Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1141. Antara paparan utama. BN belum sedia kawal kubu-kubu mereka. Kenapa menentang GST? Kerajaan Barisan Nasional siap ayam, kata Faiz. Bekalan ubat-ubatan pula bermasalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin UMNO tidak sehaluan sama ada mahu pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan segera atau menunggu sehingga semua pihak seperti Dana dan Jentera siap siaga. Ketua Bahagian UMNO Ketereh Tan Sri Anwar Musa pula didakwa telah menggelarkan ahli dan peserta Konvensyen Barisan Nasional yang berdiri menyokong pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini sebagai penakut. Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Melaka Dr. Muhammad Akmal Saleh menganggap kenyataan itu tidak patut dikeluarkan oleh pemimpin utama negara. Menggelar semua yang berdiri tadi adalah penakut pada ayahanda Presiden, saya terus terasa hati, katanya di Facebook. Menurut beliau, ahli biasa tidak pernah takut, malah ingin meminta pilihan raya diadakan pada tahun ini dan lebih awal adalah kerana Barisan Nasional ingin memulangkan semula mandat kepada rakyat supaya mereka dapat memilih kerajaan pilihan mereka. Kami tidak pernah takut untuk melakukan pilihan raya kerana bagi kami kepentingan parti adalah lebih penting dari jawatan yang ada, katanya. Bagaimanapun, Anwar berkata tindakannya tidak berdiri bersama pimpinan lain sebagai tanda sokongan semasa ucapan pengerusi Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Majlis Konvensyen Barisan Nasional pada Rabu bukan satu bantahan berhubung keperluan menyegerakan pilihan raya umum ke-15. Katanya pada hari itu pengerusi Barisan Nasional bertanya pada khalayak bila mereka mahu pilihan raya umum diadakan dan disuruh berdiri. Saya perhatikan ramai terpinga-pinga, ramai juga yang spontan berdiri. Ada yang tunggu nak tengok kawan berdiri atau tidak. Ada yang berdiri tapi memberitahu pendirian yang berbeza. Biasalah dalam situasi yang begitu. Saya setuju pilihan raya umum disegerakan sebaik sahaja Barisan Nasional benar-benar sudah siap siaga. Tapi saya tidak pun berdiri. Saya tidak perlu berdiri hanya kerana orang lain berdiri. Atau kerana segan, tak tergamak, kerana disuruh berdiri dan sebagainya. Pengalaman saya telah banyak menyaksikan yang didakwa yakin menang akhirnya kalah, yang dikata ready sebenarnya belum ready, yang kononnya ada dana kehabisan dana selepas beberapa hari kempen bermula, yang dikata ramai putih akhirnya hitam dan sebagainya, ujarnya. Beliau menegaskan tarikh pilihan raya adalah senjata parti yang sedang memerintah iaitu Barisan Nasional. Ia perlu dibincang tertutup, sementara itu kita perlu jujur, kalau sudah ready, kata ready. Tapi kalau kerja pun belum buat, dana belum tersedia, data belum terurus, jentera belum terlatih, tapi kita mendakwa kita sudah ready, itu menolak ikhtiar namanya. Saya juga setuju PRU disegerakan sebaik sahaja Barisan Nasional sudah siap siaga, jelasnya. Beliau mengingatkan Barisan Nasional supaya berhati-hati agar tidak silap perhitungan. Analisa readiness tidak boleh dibuat secara retorik. State of readiness bukan boleh ditanya segenap tepi jalan tapi dengan penuh cermat. Semak kesiagaan di kubu-kubu Barisan Nasional terlebih dahulu, kemudian semak kawasan nak ditawan semula. Hati-hati bila yang menyatakan ready tapi sebenarnya datang dari kawasan yang langsung tiada harapan untuk Barisan Nasional. Dalam kata lain, bilakah tarikh nak diadakan pilihan raya umum perlu jadi rahsia dan trump card para general. Mereka lah yang harus bincang secara tertutup setelah menimbang semua sudut kesiapsiagaan. Bagi kita adalah untuk segera bekerja, merapatkan saf, mengawal kubu-kubu BN dan mengatur strategi menawan kawasan-kawasan lawan, tegasnya. Ada mesej yang boleh dipelajari oleh pemimpin Pakatan Harapan menerusi kenyataan Anwar itu. Iaitu pertama, UMNO Barisan Nasional kini dalam suasana yang berterabur dan kedua, UMNO Barisan Nasional percaya rakyat akan memberi mandat kepada pihak yang sedang memegang kuasa iaitu Barisan Nasional. Justru sementara Barisan Nasional masih belum siap siaga mengawal kubu-kubu mereka, inilah masanya bagi Pakatan Harapan untuk segera merapatkan saf,
mengawal kubu-kubu Pakatan Harapan pula sambil mengatur strategi menawan kawasan-kawasan lawan iaitu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Meminjam ungkapan Sun Tzu dalam The Art of War, kenali dirimu, kenali musuhmu, 100 pertempuran, 100 kemenangan. Kalau cukai barang dan perkhidmatan GST itu bagus, kenapa nak tentang? Menurut penyokong sistem percukaian ini, banyak negara telah melaksanakan GST dan didakwa mampu menambah pendapatan kepada kerajaan yang kemudiannya dinikmati rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika cuba menjustifikasi pengenaan semula GST berkata ia sebagai satu cara efektif menambah pendapatan negara bagi menangani kenaikan inflasi dan kos sara hidup rakyat. Menurut laporan media, beliau menjelaskan bahawa kerajaan berminat mengembalikan cukai berkenaan kerana mahu mengembangkan asas pendapatan dan menanggung beban subsidi awam. Persoalannya, negara manakah yang memperkenalkan GST untuk mengawal inflasi? Sejujurnya, GST tidak akan mengurangkan inflasi. Malah jika ia tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, perkara sebaliknya akan berlaku dan inflasi boleh menjadi lebih tinggi. Setiap kerajaan di dunia ini akan sentiasa cuba mengutip cukai berdasarkan bajet. Setiap kali cukai untuk satu jenis sebarangan diturunkan, cukai barangan lain akan dinaikkan demi menseimbangkan keperluan bajet. Akhirnya, inflasi tetap berlaku. Bagaimana pula dengan Makcik Kia, penjual nasi lemak tepi jalan? Makcik Kia tidak pernah membayar cukai, tetapi terpaksa juga menaikkan harga nasi lemaknya kerana beliau membayar harga bahan dan pengangkutan yang sudah dicampur dengan GST. Pendapatan Makcik Kia tetap tidak bertambah kerana kos pengeluarannya meningkat. Tetapi pembeli nasi lemak yang terkesan kerana terpaksa membayar lebih setiap kali mengeluarkan wang mereka untuk menikmatinya. Ini berlaku kepada semua barang dan perkhidmatan yang dikenakan GST yang pasti dijual dengan harga yang lebih mahal walaupun sama kualitinya sebelum adanya cukai ini. Jom kita rentas beberapa negara yang mengenakan GST. Adakah mereka dapat mengawal inflasi? Menurut Trading Economics sebentar 3 Jun 2022, inflasi di Australia ialah 5.1%, Kanada 6%, New Zealand 6.9%, Singapura 5.4% dan India 7.79%. Sementara Malaysia juga mengamalkan cukai jualan dan perkhidmatan SST mengalami inflasi sebanyak 2.3% sahaja. Jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara yang menggunakan sistem GST. Untuk rekod, data tersebut bukan inflasi makanan yang pastinya lebih tinggi. Tetapi kalau GST tidak bagus, kenapa Persekutuan Pengilang Malaysia FMM mengalu-alukannya? Presiden FMM Tan Sri Sotian Lai berkata pihaknya berpandangan GST adalah rejim cukai yang lebih telus dan berkesan berbanding SST selain mampu memperluaskan asas hasil negara, seterusnya mengurangkan nisbah hutang kerajaan serta mempercepatkan langkah penyatuan fiskal. Sungguh pandangan ini langsung tak masuk akal. Semasa kerajaan Barisan Nasional menggunakan GST, adakah asas hasil negara semakin luas dan nisbah hutang kerajaan berkurang? Sedangkan apa yang berlaku hanya penambahan cukai daripada rakyat termasuk orang miskin, bukan penjanaan hasil daripada perkembangan industri baru. Sebaliknya, sehingga hari ini negara masih terbeban dengan hutang yang dibawa oleh One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International yang tiada pendapatan. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, sehingga akhir Februari 2022, jumlah keseluruhan hutang 1MDB bernilai kira-kira 38.8 bilion ringgit, merangkumi 32.3 bilion ringgit hutang prinsipal dan 6.5 bilion ringgit faedah. Jom Channel ingin bertanya kepada pemimpin UMNO Barisan Nasional yang kini menyokong GST. Jawablah dengan jujur, adakah pengenalan semula GST ini bertujuan untuk membayar hutang 1MDB? Jika cukai barang dan perkhidmatan GST diperkenalkan semula serentak dengan rasionalisasi subsidi, rakyat Malaysia akan mengalami gelombang hyperinflasi yang besar, kata Pengerusi Biro Pengguna Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Faiz Fazil. Cubaan kerajaan UMNO Bersatu PAS untuk mengembalikan GST atas alasan mengukuhkan kewangan negara adalah tindakan regresif dan akan menyumbang ke arah inflasi yang lebih tinggi, tegas beliau dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pelaksanaan GST yang dilakukan berserta pemotongan subsidi akan mewujudkan kesan lebih teruk terhadap kuasa beli rakyat.
Faiz menyifatkan bahawa penarikan balik subsidi kepada penternak ayam berjumlah RM720 juta yang diumumkan sebelum ini sebagai bukti kerajaan gagal berusaha untuk menstabilkan harga ayam. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam wawancara di Tokyo baru-baru ini yang mengatakan bahawa GST mungkin kembali dan pada masa yang sama program rasionalisasi subsidi akan dilaksanakan. Barangkali Ismail Sabri sudah lupa bahawa antara sebab utama kejatuhan Barisan Nasional Pimpinan Datuk Seri Najib Razak adalah pelaksanaan GST dan rasionalisasi subsidi dalam tempoh yang sama, katanya. Beliau mengingatkan Ismail Sabri bahawa inflasi Malaysia pernah melonjak ke paras 4.2% pada Februari 2016 kurang setahun pelaksanaan GST. Kemudian inflasi melonjak lagi ke paras 5.1% pada Mac 2017 berpunca daripada tindakan kerajaan kleptokrat Najib memasukkan subsidi bahan bakar. Jika dibandingkan dengan tempoh pimpinan Pakatan Harapan, tidak pernah sekalipun inflasi melepasi kadar 2%. Malah pada bulan Disember 2018, kadar inflasi pernah turun sehingga 0.2%, bidasnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir itu menegaskan bahawa salah satu faktor utama Pakatan Harapan berjaya mengawal tekanan harga adalah dengan menggantikan cukai GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Jika kerajaan Ismail Sabri memperkenalkan kembali GST, terutamanya dalam tempoh setahun akan datang, inflasi akan menjadi lebih teruk kerana faktor gangguan rantaian bekalan dunia terus wujud. Ia akan menjadi satu tamparan berganda buat rakyat Malaysia. Tak perlulah Barisan Nasional terdesak untuk justifikasi GST demi menambah pendapatan negara. Sedangkan hasil GST ini adalah daripada poket rakyat. Cukup-cukuplah mendera rakyat yang semakin sengsara hari ini, tempelaknya. Menurut Faiz, Parti Amanah Negara menegaskan GST bukanlah satu-satunya cara menaikkan hasil pendapatan negara. Katanya pada sepanjang pemerintahan Pakatan Harapan, beberapa sumber hasil alternatif telah dikenal pasti dan dijana secara optimum. Jawatankuasa Reformasi Cukai telah diperkenalkan untuk mengurangkan ketirisan sistem percukaian dan menambah baik kutipan cukai. Antara cara lain yang diperkenalkan untuk menambah hasil cukai adalah pengenalan program pendedahan sukarela khas, cukai perkhidmatan atas perkhidmatan yang diimport, levy pelepasan dan cukai atas minuman bergula. Hasilnya, kutipan cukai langsung pada tahun 2019 adalah RM134.72 bilion, iaitu 16.1% lebih tinggi berbanding kutipan cukai langsung pada tahun 2017 di bawah pemerintahan Najib Razak. Cukai pendapatan individu misalnya menyumbang RM38.68 bilion pada tahun 2019, hampir 34% lebih tinggi berbanding RM28.95 bilion pada 2017, tegas Faiz. Merujuk kepada inflasi makanan yang mencecah 4.1% setakat April 2022, beliau memberi amaran bahawa ia boleh menjadi lebih teruk dengan kenaikan harga barang yang mendadak. Beliau amat hairan Najib Razak menemplak kerajaan Pakatan Harapan sedangkan yang melaksanakan GST adalah beliau sendiri. Di zaman Najib Razak harga barang naik, di zaman Ismail Sabri pun harga barang tinggi. Maka Barisan Nasional sebenarnya kerajaan cap ayam, sindir Faiz. Ayam jantan seringkali berkokok kuat tanpa sedar ekornya bergelumang dengan tahi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka 25 kertas siasatan berhubung pembelian dalam sektor kesihatan negara yang dikesan terbabit rasuah ketika pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, beberapa individu tertentu akan dipanggil dalam tempoh terdekat termasuk kemungkinan kenamaan bertaraf menteri. Setakat ini sedang menyiasat pelbagai isu khususnya berkaitan pengurusan COVID-19 ketika tempoh wabak itu berlaku hingga sekarang, katanya. Azam Baki berkata pihaknya sudah menerima laporan daripada pelbagai pihak, namun beliau enggan menamakan mana-mana agensi. Hari ini rakyat dikejutkan pula dengan berita bahawa beberapa jenis ubat-ubatan dikesan mengalami kekurangan di pasaran termasuk di klinik swasta. Menurut laporan Berita Harian, situasi itu berlaku berikutan kegagalan pembekal dari luar negara menghantar bekalan mengikut tempoh yang ditetapkan akibat kekurangan bahan mentah. Antara ubat yang didakwa mengalami kekurangan adalah ubat batuk, demam dan antibiotik yang disifatkan penting untuk rawatan harian pesakit. Selain ubat untuk merawat penyakit kaki, tangan dan mulut, HFMD, disebabkan peningkatan kes itu di seluruh negara. Jika masalah itu tidak diatasi segera, dibimbangi kekurangan bekalan ubat boleh berlanjutan sehingga hujung tahun ini.
Laporan Berita Harian juga memetik kenyataan Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia Perdim dan Persatuan Farmasi Malaysia MPS. Daripada maklumat yang diperoleh, pihak kami mendapati sekiranya masalah ini tidak dibendung segera, kekurangan bekalan ubatan ini boleh berlanjutan sehingga hujung tahun. Klinik swasta juga sudah mula melaporkan kekurangan bekalan ubat batuk, demam dan antibiotik dengan alasan diberitahu syarikat ubatan bahan baku iaitu bahan mentah gagal dihantar ke negara ini dalam tempoh ditetapkan, kata Presiden Perdim Dr. Boy Saidi Abdul Razak seperti dipetik. Menurut beliau, bahan mentah tersebut sangat penting kerana ia diperlukan untuk memproses ubat-ubatan yang dikilangkan di negara ini. Kegagalan kilang untuk mendapatkannya dalam waktu yang ditetapkan menjejaskan pengeluaran ubat dalam negara, katanya lapor Berita Harian. Dr. Bosaidi berharap Kementerian Kesihatan KKM dapat campur tangan segera untuk mengatasi masalah berkenaan. Presiden Persatuan Farmasi Malaysia MPS Amrahi Buang pula berkata, maklumat daripada pihak farmasi komuniti memaklumkan kebanyakan ubat-ubatan yang berkurangan di pasaran itu adalah ubat yang digunakan untuk rawatan HFMD. Rawatan untuk jangkitan HFMD tidak spesifik dan ada antara farmasi yang kini sudah kehabisan stok dan tidak mempunyai pilihan ubatan alternatif terutamanya untuk rawatan kepada bayi, katanya. Nampaknya KKM tidak sudah dilanda kontroversi. Isu risiko pendedahan keselamatan privasi pengguna MySejahtera belum selesai. Tiba-tiba timbul isu rasuah dalam perolehan perubatan. Kini bekalan ubat-ubatan pula dikatakan bermasalah. Jom Channel berharap pihak yang berkuasa atau SPRM turut menyiasat isu bekalan ubat-ubatan ini. Mana tahu wujud pelanggaran Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Lebih-lebih lagi di saat kerajaan dilaporkan hendak mengembalikan sistem cukai barang dan perkhidmatan GST untuk mengganti cukai jualan dan perkhidmatan SST yang akan menguntungkan pihak tertentu dalam rantaian bekalan barangan. Selepas kenyataan Azam Baki bahawa terdapat individu tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan membuat wang haram daripada kesakitan dan kemalangan orang ramai, kita sudah tidak boleh lagi menerima sebarang alasan pemain-pemain dalam sektor perubatan ini berhubung bekalan ubat-ubatan begitu sahaja. Siasatan yang telus wajar dijalankan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.